Di tengah-tengah Bandar Kuching, Sungai Sarawak bukan sekadar sungai. Di sebalik air yang mengalir dan sampan yang bergerak perlahan, ada cerita yang mungkin jarang kita dengar. Cerita tentang rezeki, kenangan, perubahan dan penambang yang masih bertahan di Kuching Waterfront. Rutin kerja hari-hari di Sungai Sarawak kita ambil pesinggih lokal, orang turun kerja, budak turun sekolah, jadi orang pergi pasar. Itulah hari-hari kita berulang alik. Kalau ada pelancong nak bawa jalan-jalan pun kita boleh bawa. Dulu, penambang bukan hanya untuk orang jalan-jalan. Ia adalah pengangkutan harian. Orang pergi kerja, budak sekolah, orang pergi pasar, semua pernah bergantung kepada sampan untuk menyeberang sungai. Saya bernama Maldu bin Kipli, umur 60 tahun sekarang. Saya kerja Sungai Sarawak ni sudah 18 tahun dah bawa sampah. Kalau orang dulu, orang tua-tua dulu nambang dari umur 16 tahun dia dah nambang. Sampai sekarang pun masih ada nambang. Bagi Pakcik Madu dari kampung Sungai Bedil Besar, sungai ini bukan tempat lalu sahaja. Selama bertahun-tahun, sungai inilah tempat beliau mencari rezeki. Makna Sungai Sarawak di kehidupan ini memang rezeki untuk Pakcik lah, untuk kita mencari pendapatan harian, hari-hari kita dapat duit. Itulah pentingnya Sungai Sarawak bagi saya. Di sampan kita buang air sampan, kita buka tali sampan dan kita pasang standby engine, turun cek engine, cek asal sudah kemas semua, segala dayung semua kita ambil. Dari luar, kerja penambang nampak mudah. Tetapi sebelum orang naik sampan, semuanya perlu disiapkan dahulu. Air dalam sampan perlu dibuang, tali perlu dibuka, enjin perlu diperiksa, barulah hari kerja di sungai bermula. Kita sedialah awal-awal sebelum orang datang dulu. Tapi Sungai Sarawak yang kita nampak hari ini bukan sama seperti dulu. Bagi orang lama, sungai ini pernah jauh lebih sibuk. Bukan hanya tempat pelancong ambil gambar, tapi tempat orang bekerja, berniaga dan bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Kalau dahulu memang Sungai Sarawak ni memang penting. Lagi dari tahun 80 nang untuk memang penuh lah di Sungai Sarawak. Kapal ada, kapal ikan ada, kapal dari Bintulu, dari Port Klang pun datang masuk sini. Kalau dulu memang ramai lah, memang macam terpadat di Sungai Sarawak. Kalau dulu banyak orang menggunakan Sungai Sarawak kan, banyak sampah kecil, sampah besar, sampah bawa pisang, bawa nanas, semua pakai sini. Sebelum jalan raya menjadi pilihan utama, sungai adalah jalan hidup orang Kuching. Sampan bukan hanya membawa penumpang, sampan juga membawa barang, hasil pasar dan cerita kehidupan di sepanjang tebing sungai. Sekarang pasar dah
pasar ikan sudah dipindahkan ke Setutung. Ada kurang sekitar dari tahun 93 dia apabila waterfront sudah dibuat. Masa tu dah pelancong banyak datang dari tahun 2014. Masa tu banyak pelancong pergi kek lapis, jalan-jalan di sungai. Apabila tahun 80-an, apabila kerajaan dah buat raya pergi Semerahan, jalan pergi Sentubung, masa tahun 80-an itu dah kapal-kapal sudah mengurang. Perubahan ini tidak berlaku sekaligus. Jalan raya semakin banyak, jambatan dibina, pasar berpindah dan cara hidup masyarakat pun berubah. Sedikit demi sedikit, peranan penambang berubah daripada pengangkutan harian menjadi pengalaman, tarikan dan warisan. Pelancong itu hari naik saya punya sampan. Pakcik duduk. Saya mau coba kayu. Dari atas sana perempuan lagi. Ujung-ujung dia kayu sampai seberang sini. Satu lagi tu orang dari China. Dia mau kayu. Ada 6 orang. Dan dia tukar-tukar. Semua dia orang pandai. Saya punya kayu. Dia orang tengok dia semua pandai. Pakcik memang nikmatkan kerja ni. Satunya cepat dapat duit. Dah sana orang bagi duit. Itulah yang menonokkan. Jadi saya ada banyak gelak stres. Tenang aja. Asal mau kerja aja. Walaupun penumpang tidak seramai dulu, sungai ini masih ada makna bagi penampang yang masih bertahan. Ada rasa tenang dalam kerja ini. Menunggu di jeti, membawa orang menyeberang, kemudian kembali semula ke tebing. Rutin yang ringkas, tapi disitulah kehidupan mereka. Pakcik, pasar sungai ini tenang bagi pakcik. Gembira, happy, tidak banyak risiko. Hari ini perubahan datang dengan cara yang baharu. Bukan untuk membuang identiti lama, tetapi untuk membantu sampan menyesuaikan diri dengan zaman sekarang. Dulu hanya guna enjin petrol. Sekarang kita pakai elektrik, kerajaan bagi semua lah. Apabila kita diberi oleh kerajaan enjin elektrik, kita tak payah tarik, tak payah enjin si rosak. Kita tidak banyak guna tenaga. Satu, dia siap ada bunyi, bau asap. Jadi kita senang bercerita dalam sampan boleh. Dengan enjin elektrik, perjalanan menjadi lebih senyap dan lebih bersih. Tiada lagi bunyi enjin yang terlalu kuat. Tiada lagi bau asap seperti deru. Di atas sampan, orang boleh buat dengan lebih selesa. Bagi penampang, teknologi ini bukan sekadar mesin baharu. Ia meringankan kerja mereka. Untuk memahami perubahan peranan penambang, kita juga perlu melihat bagaimana Kuching Waterfront dijaga dan dibangunkan. Di sebalik sampan yang bergerak di sungai, ada usaha yang sedang dibuat supaya warisan ini tidak hilang begitu sahaja. So, untuk Kuching Waterfront, BKU berperanan sebagai bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengurusan waterfront lah. Dari segi operasi, maintenance dan juga pembangunan waterfront. Untuk seluruh rakyat Kuching khususnya lah, penambang merupakan satu tradisi dan juga heritage untuk Kuching. It's an identity of Kuching. It's an identity untuk Sungai Sarawak itu sendiri lah. Okay, sebelum adanya Kuching Waterfront, just ada tebingan sungai kan, dan tebingan sungai ni dia ada jeti dia. So
Ni jeti-jeti ni merupakan port atau location rasmi untuk penambang-penambang lah. Itu dulu lah. Dan apabila waterfront dibangunkan dalam tahun 90-an, identiti jeti-jeti ni masih dikekalkan. Jeti ni dikekalkan atas tujuan penyelenggaraan dan juga meneruskan sejarah. Aktiviti penambang juga berterusan. Jadi salah satu tarikan untuk Kuching Waterfront lah. Jadi hubungan sejarah antara Kuching Waterfront dengan penambang ni memang tidak dapat dipisah. Bagi Kuching, penambang bukan sekadar bot kecil di sungai. Ia sudah menjadi sebahagian daripada wajah Kuching Waterfront. Bila orang sebut Sungai Sarawak, bila orang sebut waterfront, penambang memang antara perkara yang orang akan ingat. Penambang, kita panggil dia e-penambang. It's a project by DBKU. Kita bekerjasama dengan Sarawak Energy lah. So dia adalah salah satu cara untuk kita mengekalkan heritage Bandaraya Kuching ni. Tapi pada masa sama kita menyokong on green energy. Kita pilih 12 bot penambang with all the original structure, dia punya kayu semua masih ada. Dan kita buat penambahbaikan, we put retrofitting electric motor and solar panel. Inisiatif e-penambang menunjukkan satu cara baharu untuk menjaga warisan lama. Bentuk sampan masih dikekalkan, identitinya masih ada. Tetapi cara ia bergerak mula berubah mengikut zaman. Pada masa sama kita buat juga EV charging dekat JT yang you pergi tu. That EV charging also using solar dengan meaning that the whole energy being used is totally green. Dari enjin petrol kepada enjin elektrik, daripada menunggu penumpang di jeti kepada kemungkinan tempahan melalui aplikasi. Penambang kini berada di tengah-tengah dua dunia. Satu dunia ialah warisan, satu lagi ialah teknologi. Last year kita sudah ada buat kick-off meeting dengan Grab. So Grab berminat untuk membuat e-hailing untuk penambang ni lah. Maknanya you bukan saja go for green, you also go for smart. Kalau dah settle semua, hopefully by, if not end of this year, maybe next year we can see Grab. When you click Grab application later on, then you can see penambang. Kalau suatu hari nanti sistem e-hailing untuk penambang menjadi kenyataan, orang mungkin boleh menambah sampan seperti menambah kenderaan lain. Peranan penambang berubah lagi, bukan hanya menunggu penumpang di jeti, tetapi menjadi sebahagian daripada pengalaman pelancong yang lebih moden. Jadi orang jauh datang tekan heli, Grab sampan dapat. Tapi persoalannya, adakah teknologi sahaja cukup untuk memastikan penambang terus hidup? Cabaran sebenar penambang bukan hanya pada enjin, aplikasi atau pembangunan waterfront. Cabaran yang lebih besar ialah siapa yang akan menyambung kerja ini selepas generasi sekarang semakin tua. Pasal baca bukan kurang, orang kerja sampan ni kurang. Orang kerja sampan ni dah tua-tua. Oleh kerana sekarang orang pak sampan sudah tua-tua, yang muda yang belum berminat bawa sampan. Penambang ni walaupun kemungkinan ada risiko pupus disebabkan generasi yang
mengayuh penambang ni dah semakin tiada disebabkan usia, dan juga dia punya the new generation is not really keen doing it. Teknologi boleh membantu sampan terus bergerak, tapi masa depan penambang tetap bergantung kepada orang yang mahu belajar, mahu menjaga dan mahu meneruskan tradisi ini. Di sebalik semua perubahan, masih ada harapan. Harapan supaya penambang tidak hanya tinggal dalam gambar lama atau cerita orang tua-tua. Harapan supaya generasi muda masih tahu apa artinya membawa sampan di Sungai Sarawak. Harap pakcik di Sungai Sarawak ni untuk budak-budak muda supaya tahu bawa sampan. Mungkin anak-anak pakcik nanti kita ajar dia. Masih lagi jauh perjalanannya, but we already started planning ahead on how to ensure that this tradition penambang ni dapat diteruskan. Di Sungai Sarawak, penambang bukan sekadar membawa penumpang dari satu tebing ke satu tebing. Sampan membawa memori, rezeki, identiti dan harapan. Di sebalik sungai sini, ada cerita tentang orang yang bertahan, warisan yang berubah, dan masa depan yang masih dicari. Selagi masih ada orang menunggu di jeti, selagi masih ada orang mahu belajar, cerita penambang belum habis.